إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Fasal meletakkan tangan dalam tasyahud. Kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahudi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya, wa dhamma asabi'ahu thalath, maksudnya menghimpunkan jarinya yang tiga ni. 1, 2, 3. Di sini dia kata merapatkan jari jemarinya yang tiga kan. Kita merapat tak nak faham. Tapi kalau himpun ni kita faham lah. Dhamma ni makna himpun. Menghimpunkan jarinya yang tiga. Ayalah kan gitu. Dalam satu lafaz wa nasaba as-sababah, dan Nabi menegakkan jari telunjuk. Dalam lafaz lain menggenggam jari jemarinya yang tiga. Menggenggam. Qabadha, genggam. Meletakkan tangan kirinya di atas pahanya yang kiri, demikian disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa'il bin Hujur berkata radhiyallahu anhu, beliau SAW menempatkan hujung siku kanannya di atas paha kanannya, kemudian menggenggam dua jarinya di kelingking dan jari manis, okay? Lalu membentuk sebuah lingkaran, menggenggam dua jarinya. Dia kata dia gitulah kan, gitu dia buat, dan mengangkat telunjuknya. Kemudian aku melihat beliau menggerakkannya, beliau berdoa dengannya. Hal ini terdapat dalam kitab-kitab As-Sunan. Tahrik maknanya dia panggil ziyadatu thiqah, kan? Siqah maknanya orang yang siqah, dia menambah lafaz menggerakkan. Maknanya ziyadatu siqah ni maqbul lah, maksudnya diterima lah. Tambahan siqah tu diterima bila mengisyaratkan. Satu riwayat kita Nabi isyarat macam tu. Dan Wa'il bin Hujur ni riwayat dia tambah satu perkataan, dan Nabi menggerakkannya dan berdoa dengannya. Jadi kata ulama, kata muhaddisin, maknanya tambahan siqah itu maqbul, diterima lah, kan? Baik. Tapi ada ulama yang mendhaifkan tambahan ni. Dia kata tambahan ni syaz. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan beliau membuat simpul 53. 53 ni 5 bahasa Arab ni 5 lah. 5 ni bentuk macam kosong kan? 5 bahasa Arab macam tu. 5 dan 3 53 lah. 5 dan 3. Gitu. Adalah Muslim. Riwayat-riwayat ini seluruhnya adalah satu, kerana mereka yang berkata menggenggam jari jemarinya yang tiga. Maksudnya jari tengah digenggam dalam arti tidak ditegakkan seperti halnya telunjuk. Jari tengah ni kan digenggam, yang telunjuk ni yang ditunjuk tadi. Itu maksudnya. Itu riwayat lain lah. Maknanya tadi dia buat macam 3
Dia kalau ikutnya, saya kata riwayat, seluruh riwayatnya adalah satu saja, dia kata. Kan? Kulluha wahidatun. Maksud dia makna dia sama ya. Cumanya bezanya hanya genggam macam tu, dan satu lagi dia buat halaqah. Jadi dua-dua boleh. Boleh begitu boleh, dan halaqah pun boleh juga. Itu. Ini kita dah baca dalam kitab Sifat Solat Albani tu kan, disebut dengan detail lah benda macam ni. Sedangkan mereka yang berkata menggenggam jarinya yang dua, iaitu jari tengah dengan ibu jari, maksudnya jari tengah tidak digenggam sebagaimana menggenggam jari kelingking. Dia kata gitu, maksud gitulah buat halaqah kan. Buat halaqah akan, tapi jari manis dan kelingking digenggam dalam posisi yang sama, berbeza dengan jari tengah. Maksud dia ini dua cara lah, sama ada menggenggam itu atau buat halaqah, buat macam tu, bulat tu. Pengertian ini dinyatakan secara tegas oleh mereka yang berkata membuat simpul 53. 5 ni macam tu lah, 5 halaqah tu. Sebab jari tengah pada simpul ini adalah digenggam, tetapi posisinya tidak sama dengan menggenggam jari manis. Dia kata gitu. Sebab jari manis, jari kecil ni kita genggam macam tu, yang ni genggam, yang ni kita buat halaqah macam tu. Sejumlah pakar mempersoalkan perkara ini sebab simpul 53 tidak sesuai dengan salah satu dari dua sifat yang disebutkan, di mana jari kelingking dalam simpul ini harus disusun dengan jari manis. Kemudian para pakar memberi jawapan bahawa angka 3 memiliki dua sifat dan dalam simpul ini. Dua sifat, dua cara tadi lah, kan? Sama ada menggenggam ataupun buat bulatan, halaqah. Pertama, dia kata sifat klasik seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Iaitu jemari yang 3 dirapatkan, sementara jari tengah membentuk lingkaran dengan jempol. Masa dia. Kedua sifat yang baru iaitu apa yang dikenal oleh pakar hisab pada masa ini, wallahu a'lam. Kalau bahasa Arab dia kata bi anna thalathah laha sifatani fi hadha al-aqd. Jari 3 ni dia ada dua sifat lah dalam simpulan ni, dia kata macam tu. Qadimah wa hiya allati dhukira fi hadis Ibn Umar, yang disebut dalam hadis Ibn Umar, yakni takunu fiha al-asabi' al-thalatha madmumah. Jari yang 3 ni dikumpulkan, ma'a tahliq al-ibham ma'a al-wusta, dibuat bulatan jari ni dengan ibu jari dengan jari tengah. Wa hadithuhu, dan hadisnya, wa hiya al-ma'rufah al-yawm bain ahli al-hisab, yang terkenal lah di kalangan ahli al-hisab. Wallahu a'lam. Dia kata di sini dua-dua tu boleh. Dua-dua boleh. Kesimpulannya dua-dua boleh. Kita nak genggam macam tu ataupun kita nak buat bulatan macam tu, boleh dua-dua. Cumanya yang begini tak ada lah kan, yang daripada buat tu kan. Sekarang orang dah buat lagi lah, yang tak belajar tu kan. Dia tahiyat tu, dia jari ibu jari dengan jari telunjuk ni. Tak ada pasal apa? Satu Allah, satu Rasul. Hak pendek tu Rasul, dia katanya. Macam-macam lah, wallahu a'lam. Tu. Musyrah ada buku tu. Okay. Baik, tempat-tempat di mana jari jemari menghadap ke kiblat. Bila masa tempat di manakah jari kita ni akan menghadap ke kiblat? Beliau SAW menghadapkan jari jemarinya ke kiblat pada saat mengangkat kedua tangannya ketika rukuk, kan? Allahu akbar, gitu kan? Menghadap ke arah kiblat. Ketika nak rukuk, Allahu akbar. I'tidal pun Allahu akbar, kan? Sami Allahu liman hamidah. Dalam setiap 2 rakaat beliau melakukan tahiyat. Dalam setiap 2 rakaat beliau melakukan tahiyat. Maksudnya tahiyat gitulah. Tahiyat awal dan tahiyat akhir, menghalangkan jarinya ke kiblat. Kemudian tempat berdoa dalam solat. Mana tempat kita berdoa dalam solat? Adapun tempat-tempat dalam solat yang beliau SAW berdoa padanya ada 7 tempat. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat tu daripada sudut bahasa tu adalah doa. Sembahyang tu sendiri adalah doa. Dan dalam keadaan kita munajat pada Allah Ta'ala, kita berdoa pada Allah. Tiba-tiba kita habis munajat, baru kita nak minta pada Allah. Habis kita berhadapan dengan Allah, habis kita bertemu dengan Allah, baru kita nak minta dekat dia. Yang tadi kita tak minta. Kan? Minta ramai-ramai pula tu. Yang tadi pun minta ramai-ramai, tapi masing-masing kan. Baik, pertama sesudah takbiratul ihram, tempat membaca doa iftitah. Kita baca doa kan?
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau jauhkan di antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya. Ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosaku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dicucikan kain yang putih daripada daki. Ya. Allah maghsilni, macam mana Allah maghsilni bil khataaya al-jannah, dah lupa lah. Allah menaqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas waghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Mandikanlah saya, basuhkanlah saya dengan air, salji dan embun. Itu dia doa Nabi baca ketika doa istiftah tu, yang diajar kita tadi baca. Kemudian yang kedua, sebelum rukuk dan sesudah membaca surah, yakni dalam solat witir, qunut, kan? Qunut sebelum rukuk dan sesudah rukuk. Ada boleh buat sebelum rukuk, boleh buat selepas rukuk. Jadi ketika qunut witir tadi, doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, sebab kan. Juga qunut nazilah pada solat subuh sebelum rukuk, jika itu memang sahih. Kerana akurasi riwayat ini masih perlu ditinjau lebih lanjut, dia kata. Tapi maknanya kalau Syekh Al-Albani sebut sahih lah, sahih kan, selepas ataupun sebelum rukuk. Ketiga, setelah berdiri daripada rukuk, i'tidal, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bain wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma tahhirni bil thalji wal barad wal ma'il barid. Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min al wasakhi. Ini di antara doa yang Nabi baca. Ya. Doa ni baca secara jahar ke sir? Maknanya sir lah, tidaklah jahar. Kan? Sir macam biasa kita baca macam Rabbana walakal hamd. Sami Allah liman hamidah kita baca kuat kan. Yang Rabbana walakal hamd kita baca biasa. Begitu. Doa macam doa istiftah tadi, macam itulah kita baca dengan perlahan kan. Keempat, pada saat rukuk, ketika rukuk, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ketika solat malam kan, ketika solat malam Nabi baca yang ni lah, doa ni, doa dalam rukuk. Yang kelima, dalam sujudnya. Ini maksud dia kebiasaan Nabi SAW berdoa ketika sujud. Perbanyakkan doa ketika sujud. Di antara dia, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Itu di antara doa. Bacalah doa apa yang kita nak baca kan. Kemudian duduk di antara dua sujud, Rabbi ighfirli, paling kurang kan. Ketujuh, sesudah tasyahud, sebelum salam, yang kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ataupun Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik. Ini tadi masa sujud tu maknanya mana-mananya sujud tak kisah. Tak kisah mana-mana sujud. Jadi waktu sujud kan. Tapi cumanya Nabi SAW biasa kalau yang paling kuatnya doa tadi ketika sujud yang terakhir tadi kan. Kita maksud dia perbanyakkan doa waktu itulah. Tapi tak kira lah kalau ikutnya mana-mana sujud pun tak masalah, bolehnya. Janji sujud. Tapi mana dalam solat lah. Kalau luar solat tak ada lah. Mana kita nak berdoa kita sujud, doa di luar solat tak ada, tak sunnah lah tu. Tak sunnah. Nabi tak pernah ajar itu. Kan? Walaupun Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dia akan buat macam tu.
Ibn Taimiyah dia pernah buat macam tu. Kerana dia sujud, dia berdoa dalam sujud walaupun di luar solat, tapi tak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian itu beliau perintahkan dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Fudalah bin Ubaid. Beliau SAW juga memerintahkan agar berdoa saat sujud, yakni dalam solat, bukan di luar solat. Pandangan penulis tentang berdoa sesudah solat, ni lepas doa lepas solat yang kita dah buat, orang kita dah buat hari ni kan, dah ada dah sebelum ni, dulu dah ada dah, orang dah buat dah dulu ni. Adapun berdoa sesudah salam dari solat seraya menghadap kiblat atau makmum, tengok benda ni dah berapa ratus tahun dah sebelum dia orang dah buat dah. Pada dasarnya bukan merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia doa lepas solat, sama ada menghadap kepada makmum ataupun menghadap kepada kiblat. Tidak diriwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih, tidak pula sanad yang hasan. Sahih pun tak, hasan pun tak, begitu. Perbuatan mengkhususkan perbuatan itu, yakni berdoa sesudah salam pada dua solat, yakni solat subuh dan solat asar, tidak pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula salah seorang di antara para khalifahnya. Ada orang buat doa lepas subuh dan lepas solat asar. Sebab apa? Sebab ganti solat sunat. Sebab lepas zuhur, lepas subuh tak boleh buat solat sunat, lepas asar tak boleh buat sunat. Jadi ganti solat sunat ni dia baca doa lepas solat. Ada orang buat macam tu, maka dia kata tak ada dalil daripada Nabi SAW dan tidak juga daripada khalifah-khalifahnya. Dan beliau SAW tidak memberi petunjuk bagi umatnya agar melakukannya. Tak ada. Hanya saja perbuatan ini adalah istihsan, iaitu menganggap baik. Apa salahnya? Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i kata, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang memandang baik sesuatu benda yang dia anggap boleh buat ibadat, benda yang dia nak buat tadi kan, tak ada dalam sunnah tapi dia rasa benda ni baik kan. Contohnya buat qabliyah zuhur berjemaah umpamanya, kan, istihsan apa? Apa salahnya? Baik kan. Daripada sembahyang seorang-seorang apa semua tu, sembahyang ramai lagi semangat. Sembahyang tasbih lah. Sekarang ni kita kata macam qabliyah zuhur orang tak pernah buat, depa jadi pelik lagi. Mungkin akan datang tak pelik. Mungkin 10 tahun 20 tahun akan datang benda ni tak jadi pelik dah. Kan? Jadi hari ni macam solat tasbih tu kan, dibuat berjemaah. Buat juga lepas tarawih kan, tutup lampu pula semua tadi. Yang tadi sembahyang ada lampu, tutup lampu, lepas tu sembahyang tasbih. Maknanya sembahyang tasbih tu dalam hadisnya mana biasalah sembahyang infiradi lah, seorang-seorang nak sembahyang. Tapi dia pun dibuat dengan berjemaah pula. Buat berjemaah. Jadi sebab apa? Sebab dia istihsan. Apa salahnya? Nampak baik. Hanya saja perbuatan ini adalah istihsan menurut sebahagian orang dengan dalih sebagai pengganti solat sunat setelah kedua solat sunat itu. Wallahu a'lam. Setelah kedua solat itu, solat fardu subuh dan fardu asar. Sebab dia kata lepas asar dan subuh tak ada sunat dah, maka kita berdoa lah ganti sunat tadi, dia kata. Apa salahnya? Gitu. Baik, mayoritas dari doa-doa yang berkaitan dengan solat diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Doa-doa yang berkaitan dengan solat yang depa baca lepas sembahyang tu kan, kebanyakannya diucapkan oleh Nabi dalam solat. Beliau SAW memerintahkan agar doa-doa tersebut dibaca saat solat, ketika dalam solat. Inilah yang serasi dengan keadaan orang yang solat, dengan keadaan orang solat, kerana ia sedang menghadap Rabbnya dalam solat tadi kan, sedang bermunajat kepadanya selama dia masih berada dalam solatnya. Apabila dia salam dari solat, maka terputuslah munajat tersebut. Habis dah, tak ada munajat dah. Itu. Lepas solat dia orang baca Allahumma ajirna minan nar. Itu ada. Maknanya Allahumma ajirna minan nar tu memanglah adanya, cumanya depa khususkan tempat tu lepas solat tu. Lafaz doa dalam tu hadis memanglah doa Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Lah hadis sebut kalau kita baca 3 kali, neraka kata ya Allah jauhkanlah dia dariku. Hadis tu bukan hadis dhaif. Hadis yang sahih.
Cumanya penggunaan tu lah. Dia pergunakan kan wirid lepas sembahyang ni dikumpul. Pada sana apa tu baca dalam selepas solat tadi, wirid tadi. Mana yang tak warid daripada Nabi sallallahu lah. Yang warid daripada Nabi sallallahu ni yang pendek-pendek je lah, mudah je lah. Kan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kan? Tadi Allah majirun nar. Maknanya tak disebut dibaca selepas solat. Bila? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Hadis tu sahih. Ya, dia sahih. Dia sahih insya-Allah. Baik. Dan berakhir pula keberadaannya di hadapan Rabb dan berdekatan dengannya dan kedekatan dengannya. Bagaimana bisa seseorang tidak meminta ketika sedang munajat terhadap Rabb-nya dan berada di dekatnya serta menghadap padanya. Kemudian dia meminta setelah berpaling dari semua itu. Tadi masa duk jumpa Tuhan dia tak minta. Dah habis dah masa dia baru dia nak minta. Kan? Gitu. Bukan tak boleh minta tu, tak ada masalah apa. Kan? Tapi tempat yang afdal tadi, dari sudut afdalnya. Tidak disangsikan lagi bahawa kebalikan dari keadaan inilah yang paling layak bagi orang yang salat. Hanya saja di sini terdapat sisi yang sangat halus, iaitu bahawa orang salat apabila telah selesai, dia berzikir kepada Allah, bertahlil, bertasbih dan bertahmid dan bertakbir kepadanya dengan zikir yang disyariatkan sesudah salat. Kan? Baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali kan. Disukai pula baginya berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Maksudnya ketika kita nak berdoa, kita mulakan dengan memuji Allah Ta'ala, ulangi pujian ke atasnya, kemudian berselawat ke atas Nabi. Maka kita mintalah apa yang kita nak minta daripada hajat kita. Ustaz, ya. Subhanallah yang zikir 33 tu, ada lain yang kita boleh baca yang 21, 10, 21, 33. Itu je lah. Ya. Ada sama ada 10. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. 21. Dan 21 boleh 21 kali. 21 kali. Lepas tu 33 kali. Itu dia. Tapi yang 21 kali tu ada sebutan yang last kali, dah macam kita genapkan yang 100 tu. Macam tu lah maknanya, macam tu lah. Ada sebutan ni sama. Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsiran, Allahu akbar. Macam mana? Macam tu lah, sambung macam tadi lah tu. Nanti sampai jadi lupa. Kan? Itu cerita dia. Baik. Jadilah doanya sesudah solat itu sebagai ibadah yang kedua. Doa sesudah solat adalah ibadah yang kedua. Doa dalam solat tadi satu dah. Doa selepas solat tadi pun ibadat juga. Maknanya sunnah juga. Di antara tempat-tempat dikabulkan doa kita adalah selepas solat fardu tadi kan. Tapi maknanya dibuat secara individu lah, cara berseorangan begitu, tidak berjemaah. Sebab tengok ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ingat dalam perang Badar ketika Nabi SAW berdoa kan. Nabi berdoa, Nabi angkat tangan sampai jatuh dia punya ridak dia, ingat tak? Selendang dia jatuh kan, selimut dia tu jatuh. Abu Bakar buat apa? Abu Bakar angkat je, letak balik jatuh. Abu Bakar tak mengaminkan pun doa yang Nabi SAW baca. Tak sebut pun dalam riwayat tu bahawa Abu Bakar berdiri duduk sebelah, amin kan. Gitu. Ada riwayat yang cakap doa berjemaah tak ada. Memang tak ada dalam solat. Tak ada. Pun tak ada. Dalam solat adalah kunut nazilah tu, kunut witir tu ada lah. Adapun di luar ni tak ada lah. Ya kan? Maknanya seorang tolong doa, yang lain aminkan. Tak ada. Baik.
Sesungguhnya setiap orang yang berzikir kepada Allah, memujinya dan menyanjungnya dan berselawat atas Rasulnya, disukai baginya berdoa sesudah itu. Kita dah puji Allah Ta'ala, kita selawat ke atas Nabi, kemudian kita minta lah apa kita nak minta. Sebagaimana terdapat dalam hadis Fadalah bin Ubaid. Hadis Fadalah bin Ubaid, dia kata apa? Idza shalla ahadukum, apabila kamu semua berselawat, shalla, dia kata sini hadis Fadalah bin Ubaid, idza shalla ahadukum falyabda bihamdillah wa thana alaih. Apabila salah seorang daripada kalian berdoa, shalla di sini makna doa. Ingat tak hadis tu? Hadis ketika kita berpuasa, barang siapa yang diajak kepada makanan, kan, diajak kepada kenduri, maka hendaklah dia makan. Apabila kalau dia berpuasa, hendaklah dia doakan. Fal yusalli, hendaklah dia, bukan mana solat, maknanya hendaklah dia doakan untuk orang yang ajak makan tadi. Maknanya dia puasa, boleh bagi dia tak buka puasa, tapi dia doakan untuk orang yang jamu orang makan tadi. Dan kalau kita sedang berpuasa, puasa 6 ke apa ke, ni ada berapa hari ke puasa 6, 2 hari lagi ke, habis dah masa dia lah, tempoh dia tu hari Sabtu last kan, ataupun hari Sabtu tu dah habis, hari Sabtu tu yang terakhir, tak tahulah. Jadi gitu, maknanya kita dah puasa, kau ajak makan, kita doakan untuk dia keberkatan, barakallahu fiik, jazakallahu khair, semua kan. Tapau boleh lah, pukul 6, pukul 7 setengah lagi saya makan kan, gitu. Jadi hendaklah dia memuji dan menyanjung Allah, kemudian berselawatlah ke atas Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai dengan kehendaknya. At-Tirmizi berkata hadis sahih, hadis sahih, huwa kama qala. Kemudian mengucapkan salam dan penjelasan bahawa memberi salam satu kali saja tidak dinukil secara akurat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bercanggahlah dengan apa yang kita baca dalam kitab sifat solat Syekh Al-Albani rahimahullah kan. Ini bab fiqh macam itulah. Bab maknanya bab tashih hadis kan. Ya, ijtihad muhaddisin. Dia kata tidak dinukil secara kuat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia kata di sini, Ibn Qayyim kata. Baik, kita baca dia. Beliau SAW mengucapkan salam ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu pula ke sebelah kiri. Ini adalah perbuatan yang selalu beliau lakukan, yang dinukil 15 orang sahabat. Disebutlah nama seorang-seorang sahabat tu kan, radhiyallahu anhum. Diriwayatkan pula bahawa beliau SAW pernah mengucapkan salam satu kali ke arah wajahnya, tapi dhaif. Riwayat yang dhaif. Maksudnya dia Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada paling ke kanan. Namun berita itu tidak dinukil dari beliau SAW melalui jalur yang sahih. Adapun yang paling baik di antaranya adalah hadis Aisyah. Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengucapkan salam satu kali, Assalamualaikum, seraya mengeraskan suaranya sampai membangunkan, menyedarkan kami. Dia kata di sini. Hadis ini memiliki cacat, ma'lul. Hadis ma'lul, hadis lemah lah. Dikutip dalam kitab-kitab sunan, akan tetapi berkenaan dengan solat malam, bukan dalam solat fardu, solat malam dia kata. Sedangkan mereka yang meriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang 2 kali salam, mereka menceritakan apa yang mereka saksikan baik pada solat fardu maupun solat sunnah. Ini di samping itu, hadis Aisyah tidak tegas menyatakan Nabi SAW mencukupkan 1 kali salam. Aisyah hanya mengabarkan bahawa Nabi SAW mengucapkan 1 kali salam yang membangunkan mereka tanpa menafikan salam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, dia tak sebut lagi sekali kan. Bahkan riwayat Aisyah tidak menyinggung persoalan ini. Maksudnya ada ihtimal bahawa Nabi tadi bagi salam lagi sekali. Aisyah kata Nabi bagi salam tu gerak kami. Dia tak beritahu, kata Nabi kemudian 2 kali. Sebab benda tu dah biasa sangat kan, dia tengok, dia tak sebut kali yang kedua tu. Kemudian sikap pasif Aisyah dalam hal ini tidak boleh didahulukan atas mereka yang menukil secara akurat dan autentik. Maksudnya depa tadi 15 orang tadi jelas-jelas sebut bahawa Nabi tadi salam 2 kali dalam solat fardu ataupun solat sunat. Ditambah lagi jumlah mereka lebih banyak, 15 orang tadi, serta hadis mereka lebih sahih.
Sebahagian besar hadis-hadis mereka adalah sahih dan selebihnya adalah hasan. Maknanya mustahil Aisyah dia tak tahu kan bahawa Nabi itu salam dua kali dalam solat. Jadi mana sebut sekali pasal apa? Pasal dia nak beritahu dia menggerakkan kami. Dia nak cerita tu. Hak sekali lagi dia tak cerita lah sebab memang dah tahu dah. Itu maksud dia. Sebahagian besar hadis-hadis mereka adalah sahih dan selebihnya adalah hasan. Abu Umar Ibnu bin Abdul Bar Al-Maliki berkata, diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah salam satu kali dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah dan Anas. Hanya saja hadis-hadis itu memiliki cacat, ada kelemahan lah. Satu hadis pun tidak ada yang dinyatakan sahih oleh para ahli hadis. Kemudian beliau menyebutkan cacat bagi hadis Sa'ad yang berbunyi, sesungguhnya Nabi pernah salam satu kali dalam solatnya. Beliau yakni Ibnu Abdul Bar berkata hadis ini keliru dan salah. Adapun hadis yang sebenarnya berbunyi Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya beliau Ibnu Abdul Bar membukakan hadis daripada jalur Ibnu Mubarak dari Mus'ad bin Thabit, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya. Dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri sampai seolah-olah aku melihat ke sisi pipi beliau. Di mana Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala disebut maknanya di kitab sifat solat tu bahawa 3 cara lah kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum. Kan? Sekali salam terakhir kan. Itu dia. Cumanya kita ni orang-orang mutaakhirin, orang yang terakhir ni, dia ni banyak istidrakat. Istidrakat ni maksud dia jumpa orang yang sebelum dia tak jumpa. Ni untung orang yang terakhir lah. Untung orang yang terakhir ni, mana orang yang sebelum dia tak jumpa benda tu, tapi dia ni baca lagi, dia dah tahu dah benda yang ni kan. Dia cari lagi, dia jumpa. Mana dia ada ilmu lebih daripada orang yang sebelumnya. Itu kelebihan, di antara kelebihan orang yang mutaakhirin, yang ke belakang ni lah. Orang sebelum tak jumpa dia boleh jumpa. Gitu. Dia panggil istidrak. Gitu. Maknanya ialah kalau orang yang kita siqah, yang kita jadikan dia sebagai sandaran, maknanya kita boleh pegang pada dia lah berdasarkan ijtihad dia, terkenal dia di mana di sisi para ulama kibar bahawa dia orang yang memang orang yang siqah, maka kita boleh bersandar kepada ijtihad dia lah. Sebab kita bukan ahli berijtihad, kita bukan ahlul ijtihad, maksudnya kita tak boleh ijtihad sebab kita tak tahu, tak baca, tak bacaan kita tak meluas macam depa. Dia tak ada istiqra' tam. Istiqra' tam ni maksudnya bacaan yang sempurna, bacaan yang menyeluruh. Macam Al-Albani rahimahullah tadi, dia boleh baca satu maktabah selai-selai. Sebab apa tahu? Dengan sebab waraqah dha'i'ah, dengan sebab sehelai kertas dia yang hilang. Dia nak cari kertas selai nota penting, sekeping nota penting tadi dia nak cari. Dia tak teringat dia tak dalam kitab mana. Dia buka semua kitab dalam maktabah tu habis semua. Dan dia buka, dia baca, bukan dia buka saja. Dia baca selak sambil dia baca selai. Dia panggil kisah waraqah dha'i'ah. Kisah sehelai nota yang hilang. Syekh Al-Albani satu maktabah dia buka buku. Dia teliti dia. Tu dia. Jadi kelebihan Allah Ta'ala bagi dekat dia macam tu. Jadi orang tak kenal dia tak kenal lah. Kan? Dia berkata hanya Johri yang mengenal manikam kan. Jadi dia maknanya orang tak kenal lah. Gitu. Bacaan dia panggil ada istiqra' tam, bacaan yang menyeluruh, dia baca habis semua. Bukan tak dia baca, dia ingat sekali. Gitu. Jadi maknanya di zaman kita ni, zaman tak ada orang yang challenge dia lah dalam bab hadis. Terlepas pada dia ni tak nampak je lah. Lepas pada dia ni wallahualam. Jadi sangat anak murid dia pun ramai jugalah. Tapi yang terkenal Syekh masyhur Syekh Ali Al-Halabi, tapi kena tahzir pula. Kan? Jadi gitu.
Macam-macam. Jadi Indonesia, geng-geng Indonesia buat balik tahzir Syekh Ali, tahzir Syekh Ali apa semua kan. Ajar dia pun duk tahzir orang. Dia ambil kata ulama ni. Gitu. Syekh Ali dia dah jawab dah dalam dia punya apa nama website dia jawab dah semua apa yang orang tuhmah dekat dia. Muntada kullu salafiyin dia jawab dia. Ni puak-puak ni mengaji sikit. Balik duk tahzir ulama. Ni puak Indonesia ni kebanyakannya balik ni. Kan? Lepas tu jangkit sampai kita ke Malaysia. Tahzir. Itu dia. Jadi penyakit tahzir ni begitu. Tahzir orang dia tu bagus sangat lah. Ada tahzir kau ni hang kata baca kita Arab fi'il maf'al maf'ulun bih pun hang tak reti. Kan? La nahi la nafi pun tak reti. Tahzir cakap pasal tahzir ulama. Diam. Tutup mulut kan. Jangan dia jadi jahat. Anak murid dia pun sama lagi. Anak murid yang jadi masalah ni lebih sudu daripada kuah. Sudu ni banyak daripada kuah. Kuah sikit lah. Sudu ni ada 100 sudu. Kan? Tak boleh bawa. Itu dah masalah dia hari ni. Itu. Tak bagus untuk salaf kita ni. Ya. Tahzir. Dulu duk mengaji dengan ustaz tu, mengaji dengan ustaz ni. Lepas tu ustaz dia pun dia tahzir. Ya, ada kan? Ada. Dengar cerita guru kita. Kan duk mengajar apa semua kan. Dulu duk mengaji dengan ustaz dia. Lalu dia tahzir guru dia pula. Jangan pergi kelas ustaz tu. Ustaz dia dulu. Mana dia tu kenal talbis iblis ni. Talbis iblis puan ni. Itu. Beliau ini Ibn Abdul Bar melanjutkan, maka Az-Zuhri berkata, kami tidak mendengar yang demikian itu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ismail bin Muhammad bertanya kepadanya, apakah setiap hadis Rasulullah telah engkau dengar? Dia menjawab, tidak. Ismail bin Muhammad tanya lagi, bagaimana kalau separuhnya kamu dengar tak separuh hadis Nabi? Dia kata, tak. Maka Ismail tanya lagi, kalau begitu anggaplah hadis ini masuk bahagian separuh yang engkau belum dengar. Itu dia. Beliau yang Ibn Abdul Bar berkata, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi salam satu kali. Tidak ada yang menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Zuhair bin Muhammad dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Dinukil darinya oleh Umar bin Abi Salamah dan yang lainnya. Sementara Zuhair bin Muhammad dikenal sebagai perawi dhaif di kalangan para pakar hadis. Dia banyak melakukan kesalahan yang tidak dapat dijadikan hujah. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Hadis ini pernah disebut pada Yahya bin Ma'in, maka dia berkata hadis Umar bin Abi Salamah dan Zuhair dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Ni footnote bawah ni panjang cerita berkenaan dengan ni. Dengan hadis ni 458 bawah tu. Kita boleh baca footnote bawah ni. Dia kata bahkan hadis Aisyah, ini Syekh Al-Arnaud ditahqiqkan, yang diriwayat dari jalur Zuhair bin Muhammad memiliki beberapa riwayat pendukung yang dapat menguatkannya. Maknanya dia pergi kepada hadis yang jadi kuat jugalah. Bolehlah, maknanya kita nak bagi salam satu kali dalam solat. Dan hadis adalah hadis yang boleh diterima. Itu kesimpulan dia. Berbeza dengan Ibn Qayyim di sini kan? Berbeza. Beliau Ibn Abdul Bar berkata, adapun hadis Anas tidak dinukil kecuali dari jalur Ayub As-Sikhtiyani daripada Anas. Sedangkan Ayub menurut pakar hadis sedikit pun tidak mendengar daripada Anas. Beliau menambahkannya diriwayatkan pula melalui jalur mursal. Mursal ni maknanya sanad terputus lah. Mursal ni terputus antara Nabi dan Tabi'in. Nabi dan Tabi'in. Tak sebut sahabat. Ya. Dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri Tabi'in. Tiba-tiba dia kata Rasulullah kata. Bila dia dengar Rasulullah, itu dia panggil mursal. Dhaif. Kan? Itu. Ustaz, kita dengar Ustaz yang beritahu tu, yang masalah sampai sedikit masa itu pemerintah macam ya. Dia apa? Betul masa dia. Bani Umayyah. Dia cakap betul. Dia tak sebut. Di antara mungkin apa nama sebelah pihak Ali. Maknanya kalau ada hadis diriwayatkan daripada Ahlul Bait ataupun Ali ke Al-Hasan Husain ke, jadi sensitif pula tu. Dia tak sebut dia tak sebut. Dia tak sebut jalur yang sahabat tadi kerana nak jaga diri dia lah. Gitu maknanya. Jadi di situ ulama cek tengoklah. Tetap jadi da'i hadis lah. Kalau ulama cek memang kalau memang dia putus terus,
memang dhaif lah. Berdasarkan riwayat yang lain, tabi'in yang lain, riwayat hadis yang sama daripada Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Nabi SAW secara muttasil berhubung, maka hadis itu terimalah. Kan? Gitu. Tapi maknanya memang dia bagi tahu, dia pernah bagi tahu bahawa aku tak sebut ni sebab masalah politik. Kan, sebab ni pokok Bani Umayyah ni sensitif, tak boleh sebut tentang Ahlul Bait, tak boleh sebut. Gitu. Macam cerita ni lah Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Al-Imam An-Nasa'i dia mati kena pijak. Dia pijak sebab apa? Itulah hadis tentang Ahlul Bait lah. Hadis kelebihan Ahlul Bait semua diriwayatkan di sana, di Syam sana. Puak-puak keturunan Bani Umayyah ni dia pemarah sungguh, pijak dia sampai mati. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Gitu. Ini baca biodata dia ada lah. Baik. Sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka memberi salam satu kali. Mereka yang salam satu kali tidak punya hujah selain pengamalan penduduk Madinah. Ibn Qayyim dia tulislah untuk menguatkan hujah dia, bahawa dia tak terimalah pendapat ni, hadis ni yang kata boleh salam satu kali tadi. Mereka berkata ia adalah pengamalan mutawatir dari generasi ke generasi, dan yang seperti itu dapat dijadikan hujah kerana kejadiannya tidak tersembunyi lagi, berulang-ulang setiap hari. Namun metod mereka itu tidak disetujui oleh pakar fiqh, yang selain ulama Madinah, dan kebenaran berada di pihak para pakar fiqh ini, maksudnya gitu. Sunnah yang dinukil akurat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dikalahkan dan ditolak oleh pengamalan penduduk manapun. Para umara ini pemimpin telah membuat hal-hal baru dalam pelaksanaan salat, baik di Madinah maupun daerah lainnya, di mana hal-hal itu terus dipraktikkan hingga saat ini. Namun praktik yang berlangsung tersebut tidak perlu digubris, dia kata, tak perlu diikut. Adapun pengamalan penduduk Madinah yang dapat dijadikan hujah hanya terbatas pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin. Sedangkan pengamalan mereka setelah meninggalnya para Khulafa' Ar-Rasyidin dan setelah selesainya masa sahabat tidak ada bezanya dengan pengamalan di daerah lain. Sunnah yang menjadi pemutus di antara manusia bukan pengamalan seseorang setelah Rasulullah dan para khalifahnya. Hanya kepada Allah kita memohon taufiq. Masalah dia nak beritahu bahawa hadis salam sekali itu tetap dhaif lah. Ibn Qayyim rahimahullah. Syekh An-Nam tu tadi cakap, maknanya ada. Dia tahqiq di bawah ni, kalau kita baca dengan footnote yang panjang tadi, mana kembali kepada hadis dia jadi kuat, ada penguat dia yang lain. Itu. Ni kajian muhaddisin lah maknanya. Dia berkaji detail sampai macam tu. Yang ni jumpa, yang ni tak jumpa. Okay? Maknanya orang yang jumpa jadi hujah kepada orang yang tak jumpa. Kamu tak jumpa, aku jumpa. Mana orang yang jumpa tu jadi kuat, dia jadi hujah. Itu maksud dia. Sebab tu al-muthbit muqaddam 'ala al-manfi. Al-muthbit dia yang mengatakan ada didahului ke atas orang yang kata tak ada. Sebab orang yang tak ada dia tak jumpa, yang kata ada dia jumpa. Ini maksud dia muamalah di antara para thiqat, para ulama-ulama yang terpercaya lah maksudnya. Gitu. Ni kaedah fiqh, kaedah hadis macam tu lah. Gitu. Al-muthbit muqaddam 'ala al-manfi. Kalau hadis al-jarah muqaddam 'ala at-ta'dil. Maksud orang yang jarah kan didahulukan di atas orang yang kata adil. Itu maksudnya. Fasal berdoa sebelum salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dalam solatnya seraya mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang satu riwayat lain yang kita baca tadi kan. Ini riwayat lain. Yang last sekali minta jauh daripada dosa dan hutang. Minta jauh daripada dosa dan hutang. Kan? Tapi orang Allah ni dia cari hutang. Tak ada hutang tak boleh duduk, nak kena hutang juga. Sebab bank banyak. Bank tu, bank ni macam-macam bank ada. Bank Islam, bank tak Islam. Bank Islam pun serupa juga, duk kapok kepala orang. Kan? Dia punya lah. Tak boleh lari lah. Kan? Sebab dia punya kepala dia macam tu, ekor dia pun
Tak boleh. Kalau putus ekor habis lah. Nama je Islam. Nama Islam pada nama. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solatnya, Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, luaskanlah dari, maksudnya rumahku. Gitu. Kediamanku. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkatilah aku pada apa yang kau telah rezekikan padaku. Terkadang juga beliau sallallahu membaca, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku minta kepada engkau daripada kebaikan apa yang engkau Maha mengetahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung dengan engkau daripada keburukan apa yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, aku mohon ampun kepada engkau bagi apa yang engkau Maha mengetahui. Itu dia. Terkadang Nabi baca dalam sujud daripada Rabbi a'ti nafsi taqwaha, Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa kadang-kadang Nabi baca dalam sujud doa ni. Ini kalau kita boleh hafal, tak lama nak hafal ni, 10 minit boleh ingat dah insya-Allah. Kan? 10 minit je dah. 10 minit je ingat, betul tak ingat. Hafal lu ingat, tapi kalau kita baca selalu insya-Allah boleh ingat kan. Baca selalu insya-Allah boleh. Ini doa-doa yang Nabi baca lah dalam solat. Selepas salam ke ini sebelum salam kan? Sebelum salam. Kemudian doa-doa beliau SAW dalam solat yang terbukti akurat semuanya menggunakan lafaz tunggal. Lafaz satulah. Adapun yang dinukil secara akurat tentang doa-doa beliau dalam solatnya semuanya menggunakan lafaz tunggal seperti doa beliau SAW, Rabbighfirli warhamni wahdini, wahai Rabb. Ya Rabb, kan? Ya Rabb, Rabbik, wahai Tuhan, ampunilah hamba-Ku. Demikian juga dengan doa-doa lain yang dinukil dari beliau SAW. Di antara doa beliau saat iftitah, Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal baradi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghribi. Doa yang Nabi baca. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan para penulis kitab-kitab sunan meriwayatkan daripada hadis Thauban daripada Nabi SAW, tidaklah seseorang hamba mengimami sekelompok kaum kemudian dia mengkhususkan pada dirinya sendiri sebuah doa tanpa menyertakan mereka, maka kalau ia melakukan itu sungguh dia telah mengkhianati mereka. Ni mana 465 hadis bawah ni kita sanad hasan ni. Ya. 465 ada kita di sini tengok ya. Footnote dia. Sanad ini memiliki darjat hasan dia kata. Kalau dia doa untuk dia seorang. Ya. Dia jadi imam kepada satu jadi imam kepada yalah, jadi imam dalam solat. Kemudian dia baca Allahumma hdini ka, Allahumma hdini fi man hadai ka, dia baca Allahumma mahdina, tak baca. Dia kata dalam hadis ni kata, maka kalau dia melakukan itu sungguh dia telah mengkhianati mereka. Gitu. Maksudnya dia mengkhianati mereka. Maksudnya yalah, dia doa untuk dia seorang lah. Ya, depa belakang tu amin. Amin kena kat dia seorang lah. Depa belakang tak kena. Itu maksud dia. Hadis riwayat Ahmad tadi. Sanad ini memiliki darjat hasan dia kata. Baik, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya setelah menyebutkan hadis, ya Allah, jauhkanlah antara diri hamba dengan kesalahan hamba tadi, kata dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap hadis maudhu'. Hadis maudhu' yang mana? Tidaklah seorang hamba mengimami sekelompok kaum kemudian dia mengkhususkan kepada dirinya sendiri sebuah doa tanpa menyertakan mereka, maka kalau dia melakukan sungguh dia telah mengkhianati mereka. Bawah tu dia kata kami tidak menemukan pernyataan Ibnu Khuzaimah pun, kami tak jumpa pun Ibnu Khuzaimah. Kata Al-Arnaud di sini kan, kami tidak menemukan pernyataan Ibnu Khuzaimah ini dalam kitab sahihnya setelah hadis yang dikutip oleh penulis. Barangkali pernyataan yang dimaksud berada di tempat lain. Sekiranya pernyataan tersebut terbukti kuat dari Ibnu Khuzaimah, maka dimasukkan kepada pendapatnya yang menyelisihi kebenaran. Kerana sanad hadis yang dimaksud tidak lebih rendah daripada darjat hasan. Maknanya hadis tu sanad dia sampai kepada darjat hasan, tak kurang daripada darjat
hasan. Seperti dapat diketahui daripada kitab Jarh wa Ta'dil. Di sini maknanya Syekh kita ni yang mentahqiq kitab ni dia rad kepada Ibnu Qayyim lah. Rad kepada Ibnu Qayyim yang ambil pendapat ni. Gitu, yang bantah balik, maksud gitu. Maknanya kalau berdoa jadi imam tadi dalam solat, doa kunut tadi lah, kena umum lah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan. Ni Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha, mendoa untuk diri kita sendiri. Maknanya kita telah mengkhianati orang yang di belakang kita. Derajat hadis tu hasan. Gitu. Ini dalam solat lah. Kalau luar solat tu, maknanya doa selepas solat tu sendiri berjamaah tu tak ada dalam sunnah ni. Cerita dalam solat kunut tadi lah, kunut witir tadi, kan, gitu. Lepas tu yang diorang baca, lepas tu diorang senyap balik, kan. Tak tahu dia ambil mana dalilnya. Itu tak ada. Sampai dia sebab apa? Sebab mungkin dia ingat bukan doa kot. Macam mana? Allahumma hdina fi man hadait sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tentu dia slow, senyap balik, kan. Sebab dia ingat orang belakang tak payah amin dah, sebab bukan doa kot. Sebab fa innaka taqdi, maka sungguhnya engkau yang menghukum, kan. Gitu. Jadi bukan doa, sebab tu dia bersenyap. Mungkinlah, wallahu a'lam. Tanya depa pun tak tahu, confirm tak tahu. Kan? Tanya. Confirm pun tak tahu. Tak tahu siapa. Pasal ulama buat. Tanya ulama mana buat. Ulama buat lah. Ulama mana buat. Tak habis lah soalan tu. Dia nak jawab ulama, kita tanya ulama mana. Tak habis lah. Tapi memang tak ada nas lah. Tak ada nas lah. Tak ada nas yang sahih. Tak ada. Kan? Pasal apa sampai tentu dia. Gitu. Sepatutnya Habiskan lah macam biasa. Tak ada masalah lah, kan. Begitu. Saya nak selawat lagi pun kuat balik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa baraka wasallam, kan. Kuat balik barulah sujud. Lepas tu dia kuat balik pula. Pasal doa selawat, kan. Selawat tu adalah doa. Mungkin wallahu alam. Tanya dia memang confirm dia tak tahulah. Ada beberapa versi tak? Ada beberapa. Ada banyak versi, ya. Macam-macam. Tanya dia pun tak tahu. Memang tak tahu lah. Memang dia pun tak tahu, kan. Sebab ikut, kan. Apabila berdiri dalam solat, beliau SAW menundukkan kepalanya. Demikian disebutkan Imam Ahmad rahimahullah. Adapun ketika tasyahud, mana menunduk dia tengok ke tempat sujud. Itu riwayat Imam Ahmad lah, kan. Adapun ketika tasyahud, pandangannya tidak melewati telunjuknya. Ketika tasyahud dia tengok jari telunjuk dia. Itu tempat mata kita jatuh lah, pandangan kita. Seperti telah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penyujuk mata, kenikmatan, kegembiraan ruh beliau dalam solat. Beliau SAW bersabda, wahai Bilal, arihna ya Bilal. Kan, maksudnya Nabi kita, rehatkanlah kami, hai Bilal, dengan solat. Nabi suruh Bilal azan. Rehatkanlah kami, hai Bilal, kami nak berehat ni. Nabi SAW bagi dia solat tu adalah rehat. Kalau kita yang solat nak cepat, kan? Gitu. Nabi lagi lama solat, lagi dia seronok, kan. Itu Nabi SAW. Beliau SAW bersabda pula, dijadikan kesejukan mataku dalam solat. Sebab tu kita pun macam tu lah. Nabi SAW ni, Nabi ni idza hazabahu amrun salla. Nabi ni bila ada masalah berat apa semua, mari kata apa, urusan yang berat, Nabi akan solat 2 rakaat. Macam itulah kita jadikan sebagai sunnah Nabi SAW. Bila kita ditimpa rasa susah hati, rasa serabut kepala apa semua, ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Tak kisah bila. Kan, solat. Solat apa? Solat tatawwu'. Solat tatawwu'. Insya-Allah hilang tadi rasa kita rasa macam rasa serabut lah, rasa tak seronok, rasa apa, kan. Rasa nak marah dekat orang dan sebagainya. Solat 2 rakaat insya-Allah. Nabi idza hazabahu amrun salla. Bukan solat hajat, kan. Dia tak ada nama solat hajat yang dia buat di stadium mana-mana tu, kan. Tak ada sunnah, tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Ini bukan orang biasa ni. Maknanya kita kata itulah, kata orang yang dianggap sebagai orang yang berilmu, kan. Solat hajat, kita ada solat hajat. Tak ada dalam sunnah solat hajat. Cumanya Nabi tadi bila Nabi rasa berat satu urusan, Nabi akan solat.
Solat 2 rakaat, solat sunat. Allah minta Allah Ta'ala permudahkan urusan tadi. Macam itulah kitanya sembahyang. Kita berhajat lah maknanya. Ya. Solat tu solat. Ya, kita berhajat. Doa ala solat tadi kan. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri kan. Mudahkan urusan kita. Mudahkan urusan kita insya-Allah. Begitu. Ya, sebab semuanya daripada Allah Ta'ala, kita minta kepada Dia yang mudahkan. Itu. Nabi memperhatikan kondisi makmum. Nabi ni bila semayang panjang mana pun, Nabi teringat makmum dia juga. Kan? Tengok semayang baca sedap panjang tu, tengok budak menangis. Nabi berhentikan, pendekkan bacaan solat tadi kan. Meskipun demikian, kenikmatan yang beliau SAW rasakan itu tidak membuatnya lupa memerhatikan keadaan para makmum dan selain mereka. Ra'i, Nabi ra'ikan makmum tadi, ra'i. Padahal penghadapannya demikian sempurna dan demikian juga kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi konsentrasi hatinya di hadapan Allah serta pemusatan pemikirannya kepadanya. Solat dia khusyuk sungguh, seronok dia. Nabi sembahyang, Nabi ni tak ada benda yang Nabi seronok melainkan solat. Ya, solat tadi dijadikan solat sebagai penyejuk mata dia. Solat, bila solat ni hilang segala masalah. Benda ni juga ditatbikkan, dipraktikkan oleh para sahabat dan salaf selepas mereka. Kan seorang tu bila dia sakit, dalam riwayat menyebut kisah orang ni kalau sakit nak kena kerat kaki apa semua kan, sakit yang kena potong kaki. Jadi macam mana dia buat? Tak ada bius. Tunggu saat aku solat. Tengah solat buatlah apa nak buat. Dia solat dia orang buat potong kaki ke apa ke kan. Lepas solat baru dah sedar. Dah siap dah. Gitu pun. Maknanya solat tadi ajar mereka sampai macam tu sekali kan. Khusyuknya mereka tadi kan. Baca lah ayat-ayat yang dia baca tadi menyerap masuk ke dalam jiwa tadi, lupa. Itu dia. Masalah dunia dia lupa. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam memulai solat dan bermaksud memperpanjang solat tersebut. Kemudian terdengar tangisan anak kecil. Maka beliau SAW pun mempersingkatkannya kerana khawatir akan menyusahkan ibu si anak. Mesti mak ni sembahyang tak khusyuk dah. Dia dengar anak menangis, dia sini sembahyang tak khusyuk dah. Budak ni dia buat apa di dapur ni, dia sembahyang panas ke apa ke. Kan? Keluar rumah ke apa ke. Itu. Suatu ketika beliau SAW mengirim penunggang kuda untuk melakukan pengintaian. Kemudian beliau berdiri solat sambil sesekali menoleh ke arah jalan di mana penunggang kuda itu akan datang. Tengah solat tadi, tengah sembahyang, tengok Nabi SAW. Tengok Nabi tengok. Ya, kita tak boleh lah. Kan? Nabi dia buat macam mana pun tak tukar kekhusyukan solat dia tadi. Macam tu. Cumanya kita ni boleh lah kalau sembahyang sini, orang ketuk pintu tu, pintu kunci, kita boleh lah gerak ke sana untuk buka pintu, boleh kan? Ataupun anak kita sedang gaduh ke apa ke, baby sedang panjat meja tu, kerusi ke apa kan, kita tengah sembahyang, kalau kita tak pegang dia lagi, memang jatuh kepala dia terhentak ke lantai ke apa ke. Jadi kita tak kira solat fardu ataupun solat sunat, tak kira lah. Kita boleh bergerak ke hadapan, ambil dia, dukung lah, tak ada masalah apa. Lepas kita bergerak 3 kali, tak ada nas kata bergerak 3 kali batal sembahyang. Tak ada dalil kata bergerak 3 kali batal sembahyang. Tak kira, maknanya ialah memang kita menghadap ke arah kiblat lah dalam solat tadi kan, tidak berpaling daripada kiblat lah, kecuali kita di atas kapal ke atas sampan ke, tu lain lah kan. Maknanya pergerakan itu mesti menghadap kiblat. Kalau itu kata ulama macam tu lah. Itu ada riwayat kata kan, ambil pukul ular tadi kan, yang benda yang berbisa tadi. Tapi itu maksud dia gitu. Jadi maknanya ada qaul kan, ada qaul, wallahu a'lam. Tapi benda ni kita sembang, kadang-kadang benda tu berlaku lagi. Tak berlaku kan, tak berlaku tu sembang. Ibn Taymiyah rahimahullah macam tu lah. Orang tanya ada soalan yang pelik-pelik kan, dia kita berlaku tak benda ni? Tak berlaku lagi. Tak berlaku, tunggu bagi dia berlaku baru tanya. Itu dia. Jadi gitu. Maknanya benda ni tak logik sangat lah kan kita kan. Kalau zaman Nabi SAW tu memanglah pintu bukan macam pintu kita ni kan.
Ada ular tu maknanya tempat-tempat jadi bukan ada ular kot. Itu tak ada sampai rumah kita pun sampai dekat jaga tu dah. Baik. Itulah. Habis ni. Kenikmatan yang didapatkan saat solat tidak menyebutkannya untuk memperhatikan keadaan si penunggang kuda. Demikian pula terkadang beliau dalam solat fardu sambil menggendong Umamah binti Al-As bin Ar-Rubai' di atas bahunya. Nabi dukung. Anak perempuan putri beliau SAW yang bernama Zainab, apabila berdiri beliau SAW menggendongnya, dan bila sujud dan rukuk beliau SAW meletakkannya. Kita boleh dukung budak ya sembahyang. Kan tak ada masalah, sambil sembahyang sambil dukung. Gitu. Dia orang tak biasa tengok, orang pelik kan tengok. Oh, dia ni sembahyang, dia ni kan mazhab apa kan. Dekat Paya Jarah tu kawan sunnah kita lah jadi imam. Dia memang selalu jadi imam, tapi dia tak pernah jadi imam solat jahar. Dia selalu imam solat sir. Solat sir ni dia baca bismillah, misalnya baca sir. Satu kali dia baca solat maghrib, tak ada orang, dia jadi imam, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas sembahyang, nak masuk neraka kau dia ni. Orang belakang tu bising ah. Ini mazhab ahli neraka ni. Macam-macam orang kata. Lepas tu orang tak boleh jadi imam. Dah lama dah jadi imam, tapi solat zuhur, solat asar, zuhur asar. Satu hari solat maghrib tak ada orang, orang tolak dah jadi imam. Dia pun teriak Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas sembahyang jadi bising habis kat belakang. Okey. Kat sini pun kena. Kat sini masjid lama. Masjid kena Haji kena. Kan kau saya. Ustaz Fatul Bari. Dia kena. Dia tak baca, dia tak zahar. Dia tak kuat, tak jahar bismillah. Orang kata dia sesat. Ini Lepas tu ada satu anak jemaah kita. Dia orang tak ada nak jadi imam, dia tolakkan budak tu. Dia tak baca bismillah kuat. Jadi itu bila habis solat tu Allah bising. Semua bising. Sembahyang tak sah. Hari ni kita masuk neraka habis. Semua hari ni kita masuk neraka, sembahyang lain. Imam yang orang dia pergi Mekah tu, dia 40 hari di Mekah tu. Dia sembahyang di Mekah tu macam mana sembahyang dia tu? Okey, tu dia tak fikir, dia tak pernah pergi Mekah orang macam ni kot. Dia tak pernah pergi Mekah. Tengok orang sembahyang di Mekah tak pernah tengok TV, tengok siaran lain lah. Kan? Allah. Karut tu. Jadi orang sembahyang tak dengar baca bismillah ni sembahyang tak sah. Macam itu, macam mana kalau kita ditolak jadi imam, kita baca bismillah kuat je? Tak nak menolakkan diorang punya perasaan prasangka tu. Wallahu alam. Tak jadi kat mana lagi. Kalau jadi masjid ni rasanya kan dalam puasa imam bersaudi. baca bismillah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah, benda ni kita benda fiqh, kita kata benda fiqh. Akan dalam mazhab memang ada, dan dia khilaf, benda khilaf kan. Al-Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahawa dijaharkan bacaan basmalah tadi dengan maknanya dia ijtihad, dia muhaddis juga. Syafi'i juga muhaddis. Mungkin kita maknanya kita boleh bersandar kepada ijtihad dia. Kenapa? Kerana kita nak sampaikan dakwah yang lebih besar, iaitu tentang akidah tadi. Ini benda fiqh. Khilaf yang mu'tabar. Masalah jahar dan sir bacaan bismillah dalam solat maghrib, isya, subuh ni dia panggil khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang ada dua dalil padanya. Cumanya di sini kawan ni hadisnya bagi dia sahih ataupun bagi dia hasan. Yang bagi orang yang kedua ni hadisnya dhaif. Hadis itu dhaif. Macam kunut subuh lah. Kunut subuh. Jadi maknanya khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Ada nas. Ini pun ada nas, ini pun cumanya faham dalil. Ini bagi dia dalil dhaif, ini bagi dia sahih, ijtihad masing-masing para muhaddisin tadi. Asy-Syafi'i juga muhaddis. Dia ada musnad. Dia ada kitab musnad Asy-Syafi'i rahimahullah. Kan? Itu dia. Jadi mana bab fiqh ni kita tawassu' sikitlah. Luas sikit bab fiqh. Ada dia panggil tolak ansur. Tolak ansur sikitlah. Sebab khilaf yang mu'tabar ni ada tolak ansur. Gitu. Cumanya kita tidak marah dia, tidak mencela dia apa semua kan gitu.
Baik, ada kalanya ketika beliau solat Al-Hasan Al-Husain datang dan menaiki belakangnya. Nabi sujud kan, dia panjat atas belakang dia. Maka beliau SAW memperlama sujud, khawatir bila keduanya terjatuh daripada belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Macam tu kan. Nabi tengah khutbah di atas mimbar. Nabi boleh turun daripada mimbar, dukung dua orang tadi naik atas khutbah, sambung khutbah balik. Kalau orang kita buat gitu, putih mualat. Tak sah Jumaat. Kan? Tu dia. Bila kita beritahu, dia kata hak tu Nabi, dia kata tu Nabi. Kita disuruh ikut Nabi SAW. Terkadang beliau SAW solat, lalu Aisyah kembali daripada menunaikan hajatnya sementara pintu tertutup. Maka beliau SAW berjalan dan membukakan pintu untuknya, kemudian kembali kepada solatnya. Mananya di sini dia tak beritahu dalam keadaan Nabi tadi menghadap kiblat ataupun tak menghadap kiblat. Nabi jalan tadi tak beritahu menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Bawah ni dia ada cerita berkenaan dengan inilah dalam 471 ni kan. 471 ni. 472. Dia cerita pasal sanad hadis lah, hadis sanad yang kuat lah tu. Ya. Sebagai hadis hasan gitu. Baik. Beliau SAW membalas salam dengan isyarat kepada mereka yang memberi salam kepadanya. Sementara beliau ketika itu sedang salat. Nabi tak jawab Waalaikumsalam lah. Cumanya Nabi isyarat dengan kepala ataupun dengan tangan. Kan? Begitu. Ini wajib jawab dia lah dengan isyarat. Isyarat dengan isyarat. Ya? Jabir berkata, Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mendapati beliau sedang solat. Aku pun memberi salam kepadanya dan beliau memberi isyarat kepada aku. Riwayat ini disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, biasanya Nabi SAW memberi isyarat dalam solat. Hal ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Suhaib berkata, aku melewati Rasulullah sedang solat. Aku beri salam kepadanya dan beliau menjawab dengan isyarat. Kita boleh jawab lah. Dan boleh berdehem lah. Kalau Assalamualaikum. Boleh. Kalau kita mengaji kitab kuning ni habislah, tak sah lah sembahyang kita. Putus niat dia kata. Tapi Nabi buat. Itu bawah ni. Tengok ya. Ada bawah tu. Perawi berkata, aku tidak mengetahui kecuali dia mengatakan memberi isyarat dengan telunjuknya. Riwayat ini terdapat dalam kitab Sunan dan Musnad. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar ke Quba untuk solat padanya. Lalu orang-orang Ansar datang memberi salam kepadanya sementara beliau sedang solat. Aku bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salam ketika mereka memberi salam kepadanya sementara beliau sedang solat? Beliau menjawab, beliau melakukan seperti ini, membentangkan tangannya dan menjadikan bahagian telapaknya ke bawah dan punggungnya ke belakang, tangan ke atas, macam tu. Sini je. Macam tu. Assalamualaikum. Yang gitu kan. Ataupun gitu. Yang tadi angguk pun dia sana. Angguk pun dia ya. Kalau orang tak nampak, bukan tadi kalau rumah. Belakang bawah ni dia berdehem. Di belakang ni, bawah ni. Ya kan? Adapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika aku kembali daripada Habsyah, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat. Aku memberi salam kepadanya dan beliau mengisyarat dengan kepalanya. Ini kepala pula dengan kepalanya angguk. Adapun hadis Ghatfan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa memberi isyarat dalam salatnya dengan satu isyarat yang dapat difaham, maka hendaklah ia mengulang salatnya. Hadis batil. Hadis ini batil. Maksudnya kita bagi isyarat batal sembahyang. Hadis ini batil lah, tak hadis salah lah. Hadis itu diriwayatkan Ad-Daruqutni dan beliau berkata, Ibnu Abi Daud berkata kepada kami, Abu Ghatfan dalam sanadnya adalah seorang perawi majhul yang tak dikenal siapa dia. Adapun yang benar bahawa Nabi SAW biasa memberi isyarat dalam solatnya. Hal itu diriwayatkan Anas, Jabir dan selain keduanya. Beliau SAW memberi biasa solat sementara Aisyah berbaring melintang di antara beliau dan kiblat. Apabila sujud, beliau SAW mendorongnya dengan hujung jarinya. Habis tolak dengan hujung jari. Tolak Aisyah, tolak gitu. Maka dia Aisyah menarik kakinya. Apabila telah berdiri, maka dia kembali menjulurkan kedua kakinya. Sempit lah tempat tu kan. Bilik tu sempit lah, sempit. Bila Nabi sujud,
kan? Nabi tolak dengan hujung jari dia, tolak Aisyah. Okay? Jadi malah nak kata tak batal sembahyang lah, tak batal wudu lah. Dia berkata Aisyah selimut masa tu. Kita tanya dia balik, hang tengok ke Aisyah selimut? Kan? Kita tanya dia balik. Ada mutawif tabung haji. Ini Aisyah pakai stokin lah. Pakai stokin lah. Bagi tahu dekat dia, zaman Nabi tu awal hijrah tu miskin sangat, kain pun tak cukup. Tak cukup, baju pun tak cukup. Sahabat-sahabat ada yang pakai kain izar saja. Selendang tak ada. Kan? Tak cukup kain. Gitu. Selimut dia ambil tak mana kan. Jadi gitu dia, bila dia tengok kawan tu pakai stokin. Ustaz, kalau kaki melintang itu ada sutra. Tak ada masalah apa. Kita ni bila kita solat tadi, tengah solat bukan dia melintas. Kita jadikan dia tu sebagai macam sutra kita dalam solat, ataupun dia memang duduk depan kita. Cuma kita nak sujud tak boleh, kita tolak sikit, kita sujudlah. Lepas tu dia unjuk balik, bukan melintas. Orang tidur depan kita solat. Tak ada masalah apa lah. Bukan tekat orang, unta pun tak apa. Kan? Tak ada masalah apa. Gitu. Bukan melintas, tu yang tak boleh lintas. Kadang-kadang beliau solat, lalu syaitan datang bermaksud memutuskan solatnya. Maka Nabi tangkap, cekik dia Nabi hingga air liur syaitan mengalir di atas tangan Nabi SAW. Kalau Nabi kata, kalau dia tak teringat doa Nabi Sulaiman, kan, kalau Nabi kata kalau aku tak teringat doa Nabi Sulaiman, aku dah tambat dia di tiang masjid ni, besok budak-budak duk main-main dengan dia. Ni syaitan ni kalau orang nampak tak takut lah. Dia kata esok budak-budak main dah hadis kan. Besok pagi budak-budak boleh main dengan dia. Tambat di tengah-tengah tiang masjid tu. Tu dia. Sampai air liur dia meleleh kena tangan Nabi SAW. Tengah sembahyang Nabi cekik tu. Kacau sangat. Pernah pula beliau SAW solat di atas mimbar dan rukuk padanya. Apabila hendak sujud, beliau turun sambil mundur hingga sujud di atas tanah, lalu naik kembali ke atas mimbar. Nak tunjuk cara solat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun beliau SAW solat menghadap tembok, lalu datang haiwan hendak lewat lintas di hadapannya, maka beliau terus menerus mendesaknya hingga perutnya menempel ke dinding ni. Perut Nabi tadi kan, Nabi tak mau bagi dia lalu depan ni, suruh lalu belakang ni. Kambing ke apa kan nak lalu kan, Nabi berdekat jalan. Jadi itu mana sutrah tadi penting. Solat dia kena ada sutrah. Kalau kita sembahyang pakai garisan tu, kita nak pergi tempel kat mana? Dia lalu juga ke depan kita. Haiwan tadi, kambing ke apa kan, gitu. Masalah dia kat masjid ni, orang tak tahu. Kadang-kadang tu masuk pintu, orang nak masuk kat situ. Kat tu dia solat kan. Kan jahil ya. Ini yang dia katakan adab tak ada. Gitu. Dia menyusahkan kita. Habis kita macam itu macam mana tak masa tu? Dah memang pintu kat situ je. Melanggar je lah. Tak kira nak tunggu dah. Ya lah macam mana. Dia pun solat sunat kan. Dia pun solat sunat, bukan solat fardu pun. Kan? Kita boleh tarik dia dalam solat, tak ada masalah apa. Kalau kita berani lah, tak berani dengan buat, kita pegang baju dia, tarik bintang sutra. Sekali lagi dia tepih kita, dia bagi sebiji. Kan? Itu cerita dia. Dan haiwan itu lewat lalu di belakangnya. Suatu ketika beliau SAW sedang solat, lalu datang dua wanita daripada Bani Abdul Muttalib sambil berkelahi, bergaduh. Maka beliau SAW memegang keduanya dengan tangannya, lalu memisahkan salah satu dari yang lainnya, sementara beliau SAW tetap dalam solatnya. Footnote bawah tu dia cerita, tengok 84 tu dia kata apa. Dan ada pun lafaznya Ibnu Abbas bercerita bahawa dia lewat di hadapan Rasulullah bersama seorang pemuda Bani Hashim di atas himar Kaldai. Lalu mereka turun dan masuk solat bersama dengan Nabi SAW, dan beliau tidak memutuskan solatnya. Kemudian dua wanita dari Bani Abdul Muttalib datang, keduanya berpegang pada lutut beliau SAW. Maka beliau pun memisahkan antara keduanya, dan beliau tidak memutuskan solatnya. Dua wanita dari Abdul Muttalib datang sambil berkelahi, maka beliau sudah memegangi kedua tangannya. Sanadnya Hasan. Ini ceritanya Nabi pegang ni batal ke tak pegang wudu, mahram ke tak mahram, wallahu alam. Kan? Jadi apa tafsiran ulama tu ni, wallahu alam. Itu. Pernah beliau solat lalu lewat di hadapannya seorang pemuda
maka beliau SAW menahan dengan tangannya seperti ini, tahan, sehingga pemuda itu kembali, kemudian lewat di hadapannya seorang wanita, maka beliau SAW menahan dengan tangannya seperti ini, namun wanita itu tetap lalu. Maka ketika Rasulullah selesai solat, beliau bersabda, mereka, yakni kaum wanita lebih sulit dikalahkan. Diriwayatkan Ahmad dan terdapat pula dalam kitab-kitab As-Sunan. Gitu 486 dia kata apa bawah tu. Okay. Sanadnya terdapat perawi majhul. Sanadnya terdapat perawi majhul. Dhaif. Dhaif. Tu dia. Selamat dah. Dhaif. Ada perawi yang majhul, tak dikenali. Terkadang beliau SAW meludah tipis dalam solatnya, seperti diriwayatkan Imam Ahmad dan dalam kitab-kitab As-Sunan. Meludah tipis ni macam itulah, kita macam gangguan syaitan kan, auzubillahi minasyaitanir rajim, kita ludah ke kiri, bukan ludah ke kanan, sikit bunyi kan, gitu. 3 kali. Meludah tipis saat solat sama dengan berbicara. Adapun hadis meludah tipis saat solat sama dengan berbicara sungguhnya tidak memiliki sumber dari Rasulullah. Riwayat itu hanya dinukil Sa'id dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari perkataan Ibnu Abbas sendiri jika sanadnya sahih, bukan hadis yang marfu' lah, mauquf. Ni menangis dan berdehem tadi, berdehem ya dalam solat. Tengok ya, Nabi SAW biasa pula menangis dalam solatnya dan biasa pula berdehem. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku memiliki satu waktu pada Rasulullah SAW di mana aku datang menemuinya pada waktu itu. Apabila aku datang kepadanya, maka aku minta izin, bagi salam, nak masuk lah, Assalamualaikum, minta izin masuk. Jika aku mendapati beliau sedang solat, maka beliau berdehem, isyarat, aku pun masuk. Dan jika aku mendapatinya tidak dalam kesibukan, maka beliau memberi izin kepadaku. Riwayat ini disebutkan An-Nasa'i dan Ahmad. Adapun lafaz dari Ahmad, aku memiliki 2 waktu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malam dan siang. Dia masuk seluruh, masuk siang sekali, malam sekali jumpa dengan Rasulullah. Apabila aku masuk kepadanya dan beliau sedang solat, maka beliau berdehem. Diriwayatkan Imam Ahmad dan beliau mengamalkannya. Beliau biasa berdehem dalam solat dan tidak menganggap berdehem dapat membatalkan solat. Gitu. Kemudian bertelanjang kaki. Masuk dia solat dalam keadaan berkaki ayam dan solat dalam keadaan pakai kasut ataupun pakai selipar. Boleh lah sembahyang pakai kasut, tapi janganlah masuk masjid pakai kasut, nanti orang baling kasut kat kita. Masjidil Haram pun tak boleh, kecuali kalau kita pakai khuf tak apa kan. Khuf tak kisahlah. Padahal khuf ni pun macam kasut juga, tapi nipis kan. Kita masuk dalam masjid pakai khuf, dia tak kata apa, cuba masuk pakai selipar dalam masjid. Sekali lagi ada jaga tu pegang kita. Roh kan. Gitu. Jadi maknanya sesekali beliau sedang solat berkaki ayam dan sekali pula memakai sandal. Sunnah. Macam kita sembahyang raya kan. Sembahyang apa yang di Padang tadi, kita boleh solat dalam keadaan berkasut. Macam tentera apa lagi senang ni bawa kan. Demikian dikatakan Abdullah bin Amr, beliau memerintahkan solat memakai kasut untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Nabi kata sallu fil ni'al, sembahyanglah. Ini sepatut ilmu ni dia diajar kepada semua orang. Iyalah. Sebab saya sekali tu Ustaz di Jeddah. Jeddah mana ada musolat, ada orang solatnya. Ya betul. Itu Arab tu bila kami solat, dia pun masuk dengan kasut dia sekali. Semasa tu kita tak ada ilmu. Ya. Allah, saya kata betul ke Arab ni solat? Ya. Sembahyang pakai kasut. Jadi itu bila kita balik, kita belajar, kita cari ilmu dia, baru kita tahu tahu pakai gitu, mana gitu. Jadi an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni memusuhi apa yang dia tak tahu. Manusia memusuhi apa yang dia tak tahu. Dia kata apa pok ni buat pelik, benda ni pelik ni. Sembahyang apa pakai kasut ni? Kasut ni pijak rata kan. Tiba-tiba sembahyang pakai kasut. Ni perempuan ni apa ni? Pakai labuh-labuh ni, seret habis tanah-tanah apa semua ni. Sat lagi sembahyang. Tak najis ke dia punya jubah dia yang pakai meleret tadi kan? Padahal itu sunnah. Nabi kita yutahhiruha ma ba'daha kan.
menyucikannya apa yang selepasnya. Itu cerita dia. Kemudian solat pakai satu kain. Kadang-kadang Nabi SAW solat memakai satu kain. Sahlai, pakai jubah sekali pula memakai dua kain. Dan inilah yang lebih seringnya. Tak cukup pakaian kan? Cukup pakaian. Macam orang Mesir dia pakai jubah ya. Dia tak pakai seluar kan? Ataupun dia pakai seluar pendek gitu kot. Allahu'alam. Kan, mungkin musim panas kan? Allahu'alam macam tu. Kemudian kunut cerita panjang. Kan? Cerita dia panjang. Kita berhenti di sinilah. Perbahasan kunutnya apa ya? Muka surat 3, 4, 5 muka surat, 6 muka surat. Panjang. Cerita pasal kunut saja. Sudah. Ni kunut saja tu ada 3 6 9 muka surat, 9 lai tentang kunut sahaja. Jadi kita berhenti di sinilah insya-Allah. Astaghfirullah. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.